Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Pentempat akan membentangkan tajuk ancaman globalisasi sosial terhadap masyarakat kontemporari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli konten saya. Yang pertama ialah Muhammad Syafiq bin Johari, Muhammad Fikri bin Fazil, Muhammad Hakim, Muhammad Adi Daniel, Atira Hanim, Nur Adila, Nur Afaizah, Nur Zuraini dan saya Nurina Syazwani. Saya akan pas kepada Nur Afaizah untuk introduction. Terima kasih saudari Wani. Okey, saya Nur Arfa akan menerangkan mengenai pengenalan kepada tajuk ini. Iaitu tajuk kami adalah ancaman globalisasi sosial terhadap masyarakat kontemporari. So, apakah itu globalisasi? Globalisasi ini merupakan perubahan secara khusus yang mempunyai kesan ataupun impak yang kolektif perubahan pada perubahan itu sendiri. So kita boleh lihat beberapa perubahan yang berlaku iaitu daripada sektor pekerjaan, sektor pendidikan, sektor kewangan, juga sektor kuasa seperti tentera, pakatan dan juga sektor sumber. Sumber seperti kayu, tenaga besi. So globalisasi ini merupakan satu fenomena yang telah lama berlaku, tetapi pada zaman dahulu fenomena ini agak minimum kesan je secara minimum, tetapi pada zaman sekarang kita boleh lihat impact globalisasi ini semakin ketara. So globalisasi ini telah mewujudkan pelbagai perubahan melalui perkembangan dan pembangunan, tetapi dikotiri mampu menghapuskan identiti sebuah negara bangsa dan juga mampu membuatkan seseorang itu jauh terpesong daripada agama, budaya dan juga adat. So budaya globalisasi ini juga mudah terpengaruh disebabkan media massa, filem, drama dan yang ada pada zaman sekarang. So untuk memastikan sektor kehidupan dan kebajikan masyarakat juga dijaga, perlu melakukan sesuatu untuk memantapkan lagi kemajuan negara Malaysia dan mengharapkan analisis ini dapat membantu beberapa beberapa tangan yang boleh memberikan impak yang positif kepada Malaysia. Seterusnya. Okay, terima kasih. Saya Muhammad Syafiq akan teruskan dengan sorotan karya. Okey, sekali lagi globalisasi telah membawa perubahan yang amat banyak dalam berbagai bidang seperti politik, infrastruktur, pembangunan, ekonomi serta teknologi. Dan peningkatan integrasi ini dia menyumbang kepada perubahan di mana ia melibatkan barang, modal, khidmatan serata dunia. Okey, globalisasi ini ia sesuatu yang amat drastik sehingga masyarakat boleh terakibat dengannya dan menjadikan mereka tidak terkawal sehingga memberi kesan buruk kepada mereka. Okay, seterusnya. Saya akan sambung. Proses globalisasi ini telah mewujudkan pelbagai perubahan melalui media di mana perkembangan dan pembangunan dalam aspek teknologi menampakkan budaya global dikuatiri mampu menghapuskan identiti sesebuah negara bangsa. Selain itu, perkembangan globalisasi telah mendatangkan banyak ancaman kepada bahasa Melayu sehingga dipinggirkan oleh masyarakat kita. Dan terakhir sekali, budaya negatif dari barat yang dipaparkan melalui internet dan televisyen telah mengakibatkan peningkatan gejala sosial dalam masyarakat kita. Seterusnya. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang metodologi. Metodologi kajian merupakan satu teknik mereka bentuk, mengumpul dan juga menganalisis data terbaharu yang berkaitan tajuk kajian yang kami pilih supaya menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu tajuk berkenaan tajuk kajian. Tujuan metodologi kajian ni untuk memahami dan juga mengaplikasi dengan lebih terperinci dengan membuat huraian berkaitan tajuk kajian ini. Kami juga telah memilih kajian
perpustakaan dan juga kajian soal selidik sebagai metodologi kajian berdasarkan objektif-objektif yang dinyatakan. Yang pertama adalah kajian perpustakaan. Pendidikan menggunakan kaedah kajian perpustakaan untuk mencari maklumat berdasarkan bahan kajian dan buku-buku sejarah yang berkaitan. Contohnya buku, jurnal, artikel ataupun laman sesawang seperti Google Scholar. Semua maklumat yang diperolehi akan digunakan oleh pekaji untuk menghasilkan penulisan ilmiah yang lebih baik. Kajian perpustakaan ni dilakukan oleh pekaji bukan sahaja mencari sumber seperti buku, artikel ataupun jurnal. Malah mereka juga boleh mencari di dalam perpustakaan atas talian iaitu e-library. Hal ini juga dapat memudahkan tugasan pekaji dan juga mendapatkan artikel yang sedikit sebanyak dalam mendapatkan bahan yang kuantiti yang lebih banyak. Okey. Seterusnya, pengkaji akan mula membaca dan meneliti setiap maklumat yang ada di dalam bahan rujukan. Pengkaji juga perlu mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk dan juga jenis-jenis maklumat yang akan dikaji. Tentang teori terjemahan sama ada daripada perspektif Islam ataupun Barat. Seterusnya adalah kajian perpustakaan dapat memanfaatkan dalam menyiapkan tugasan iaitu bahagian melibatkan konsep sesuai digunakan dalam kajian yang menerangkan soal kajian lepas. Okey, kajian lepas ni adalah sangat penting untuk menunjukkan penghargaan penulisan ilmiah para cendekiawan dalam bidang yang sama dengan kajian. Kebanyakan kajian lepas diambil daripada kajian yang dilakukan di dalam negara dan juga beberapa di luar negara. Dan seterusnya, pengkaji akan memperolehi maklumat tentang hasil dapatan kajian dan meneliti pendapat-pendapat daripada penulis melalui kajian lepas. Sebagai contoh, kajian antaranya Universiti Utara Malaysia iaitu UUM. Dengan mentelaah kajian ini, pengkaji dapat melihat usaha para penulis dalam menyiapkan kajian masing-masing dan cadangan mahupun pendapat daripada penulis dapat dijadikan pemangkin kepada pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Seterusnya, saya akan berikan kepada Hakim. Terima kasih Adli. Metodologi kajian soal yang kedua ialah soal sidik, di mana borang soal sidik diedarkan secara rawak menggunakan platform Google Form bagi memudahkan pengumpulan maklumat dan juga memudahkan responden dalam menjawab soalan. Seramai 48 orang responden telah menjawab soal selidik, di mana terdapat 4 bahagian soal selidik iaitu di mana bahagian A, latar belakang, di mana kita melihat kepada faktor demografi, dan bahagian B, kita melihat kepada kefahaman terhadap isu yang dikaji. Terusnya bahagian C, menilai kenyataan yang dilontarkan menggunakan skala. Dan yang terakhir ialah bahagian D, melihat pandangan terhadap faktor-faktor yang mendorong isu kajian. Okay, seterusnya saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian kaedah analisis data. Penggunaan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas daripada responden. Pertama sekali adalah skala Likert. Skala Likert adalah penggunaan beberapa soalan untuk mengukur kelakuan atau perbuatan terhadap responden untuk menjawab antara 5 titik pilihan, iaitu sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat tidak setuju. Kedua adalah soalan tentang tajuk berkaitan. Penggunaan soalan berkaitan dengan isu semasa yang berlaku yang ditujukan kepada responden untuk mereka merespon sama ada mereka faham, neutral atau tidak faham. Ini dapat dikaji sama ada mereka peka ataupun tidak terhadap ancaman yang berlaku di negara kita. Yang ketiga adalah soalan mengenai pandangan. Pada bahagian ini, soalan selidik pula adalah di mana responden perlu memilih kesesuaian jawapan mengikut soalan yang diberikan. Seterusnya adalah penggunaan cartapai untuk membuat statistik daripada responden. Cartapai ini juga adalah menunjukkan peratusan daripada setiap soalan yang diberikan kepada responden. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah dapatan dan analisis. Dalam
dapatan dan analisis, kami menggunakan Google Form untuk mendapatkan data mengenai pandangan responden mengenai ancaman globalisasi sosial terhadap masyarakat kontemporari. Seramai 48 responden telah menjawab soal selidik ini. Ada 4 bahagian dalam soal selidik ini, iaitu bahagian A, latar belakang, bahagian B, tahap kefahaman mengenai ancaman globalisasi sosial terhadap masyarakat Malaysia, bahagian C, kesan ancaman globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Malaysia dari segi budaya, pemikiran dan kesedaran. Dan terakhir bahagian D, pandangan masyarakat kini terhadap ancaman globalisasi melalui perkembangan media masa. Seterusnya. Bagi bahagian A merupakan latar belakang responden. Bahagian A melibatkan latar belakang responden dalam kajian ini adalah jantina, umur, status, pekerjaan dan bangsa. Untuk yang pertama, jantina, Rajah di sini menunjukkan bilangan responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 48 orang, iaitu 21 orang 3.8% berjantina lelaki dan 27 orang bersamaan 57.4% berjantina perempuan. Mereka merupakan golongan pelajar dan pekerja. Umur pula seterusnya soalan kedua bagi umur responden kajian iaitu daripada umur 20 tahun hingga 26 tahun dan ke atas. Responden berumur 20 tahun, 21 tahun hingga 25 tahun merupakan paling ramai dalam kajian ini iaitu 29 orang, 60.4%. Responden yang berumur 20 tahun dan ke bawah hanya seramai 13 orang, bersamaan 27.1%, manakala responden yang berumur 26 tahun dan ke atas pula adalah seramai 6 orang, bersamaan 12.5%. Ketiga, menunjukkan responden berdasarkan status. Seramai 11 orang statuskan pekerja iaitu bersamaan 22.9% dan seramai 37 orang bagi yang berstatuskan pelajar iaitu bersamaan dengan 77.1%. Bagi bangsa yang terakhir dalam bahagian A menunjukkan responden berdasarkan bangsa, seramai 42 orang bagi bangsa Melayu iaitu bersamaan dengan 87.5%. Seorang bagi bangsa Cina bersamaan 2.1%, 5 orang juga bangsa India bersamaan 10.4% dan tiada berbangsa lain-lain dalam kajian ini. Bahagian B merupakan tahap kefahaman mengenai ancaman globalisasi sosial terhadap masyarakat Malaysia kini. Berdasarkan bahagian ini, soal selidik yang dimukakan daripada soalan adalah menilai ancaman globalisasi sosial terhadap masyarakat Malaysia kini di kalangan responden. Ia sangat penting untuk melihat sejauh mana responden memahami definisi mengetahui pengaruh luar ancaman dan menyedari ancaman globalisasi. Untuk soalan yang pertama, merupakan adakah anda memahami apa itu globalisasi sosial? Hasil kajian selidik yang telah dijalankan menunjukkan bilangan responden yang memahami mengenai globalisasi sosial adalah sangat tinggi berbanding dengan responden yang tidak memahami dan kurang memahami mengenai ini. Seramai 34 orang bersamaan 70.8% yang memahami globalisasi sosial. Manakala 3 orang bersamaan 6.3% juga tidak memahami perkara ini, malah segelintir 11 orang kurang faham bersamaan 22.9% perkara ini. Soalan kedua, mengenai adakah anda mengetahui ancaman globalisasi? Dalam data ini, majoriti responden menjawab ya, iaitu seramai 31 orang dan peratus sebanyak 6.6.
berbanding yang memberi jawapan neutral seramai 14 orang bersamaan 29.2%, adalah yang paling sedikit menjawab tidak seramai 3 orang yang hanya 6.3%. Hal ini menunjukkan bahawa responden mengetahui tentang ancaman mobilisasi sosial pada diri. Soalan seterusnya adalah proses di Malaysia. Keputusan bagi soalan ini yang diolah ke dalam bentuk catapai menunjukkan peratus responden mengenai pengaruh luar mengancam kejahatan sosial di Malaysia. Oleh itu, keputusan kaji sidik yang telah dijalankan menunjukkan peratus dikatakan sebanyak 79.2%, seramai 38 orang yang menjawab ya berbanding 14.6 seramai 3 orang menjawab neutral. Malah hanya 6.3% seramai 3 orang sahaja yang menjawab tidak. Untuk soalan yang terakhir bagi bahagian B adalah, adakah anda menyedari ancaman globalisasi terhadap sosial semakin berluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia? Ini menunjukkan peratusan responden yang menyedari ancaman globalisasi terhadap sosial. Soalan ini adalah penting untuk memastikan responden sedar tentang ancaman tersebut. Oleh itu, seramai 42 orang, 87% mereka sedar tentang ancaman ini. Manakala bagi seramai 4 orang bersamaan 8.3% dan 2 orang bersamaan 4.2% adalah responden yang menjawab neutral dan tidak menyedari tentang ancaman globalisasi terhadap sosial. Kemudian saya akan paskan kepada Atira. Dalam bahagian ini kami telah mengemukakan soalan yang menggunakan skala 1 hingga 5 di mana 1 adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju dan 5 adalah sangat setuju. Pada bahagian ini ada 4 soalan. Bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan responden mengenai kesan ancaman globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Malaysia dari segi budaya, pemikiran dan kesedaran. Pada soalan nombor 1, pemakaian masyarakat kini lebih berorientasikan pengaruh luar sebagai pemakaian terkini terhadap mereka menganggap citarasa budaya luar lebih baik berbanding negara Malaysia. Berdasarkan graf ini, seramai 17 orang telah bersetuju dan 17 lagi juga setuju dengan pernyataan ini. Namun terdapat 2 orang yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan yang dikemukakan. Tiada orang yang tidak bersetuju dan seramai 12 orang yang kurang setuju dengan pernyataan ini. Jadi majoriti responden setuju dan sangat setuju bahawa pemakaian masyarakat kini lebih berorientasikan pengaruh luar sebagai pemakaian terkini kerana mereka menganggap citarasa budaya luar lebih baik berbanding negara Malaysia. Seterusnya. Soalan kedua, ketaksuban masyarakat kini terhadap artis luar menyebabkan mereka mempraktikkan budaya luar dalam diri mereka seperti menjadikan artis Korea sebagai idola. Berdasarkan graf ini, kekerapan tertinggi adalah seramai 25 orang sangat setuju dengan pernyataan ini. Manakala kekerapan yang sedikit adalah seorang sahaja yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Namun terdapat 2 orang yang sangat tidak setuju, seramai 12 orang yang setuju dengan pernyataan ini dan 8 orang yang kurang setuju. Jadi majoriti sangat bersetuju dengan di mana masyarakat kini taksub dengan artis luar menyebabkan mereka mempraktikkan budaya luar dalam diri mereka seperti menjadikan artis Korea sebagai idola. Slide seterusnya. Untuk soalan ketiga, masyarakat kini bersikap individualistik kerana mereka terdedah dengan pengaruh luar yang menerapkan sikap mementingkan diri sehingga mengenepikan hubungan sesama masyarakat dalam Malaysia yang telah lama diterapkan seperti sikap kemasyarakatan. Berdasarkan graf ini, tiada orang yang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kekerapan yang paling tinggi adalah seramai 19 orang yang kurang setuju atau tidak tahu dengan pernyataan ini dan seramai 17 orang yang setuju dan 12 orang yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Jadi majoriti responden kurang setuju atau tidak tahu di mana masyarakat kini bersikap individualistik kerana mereka terdedah dengan pengaruh luar yang menerapkan sikap mementingkan diri sehingga
mengenepikan hubungan sesama masyarakat dalam Malaysia yang telah lama diterapkan seperti sikap kemasyarakatan. Seterusnya, soalan keempat, kesedaran terhadap ancaman globalisasi sosial kurang dititikberatkan oleh masyarakat Malaysia. Berdasarkan graf ini, kekerapan yang paling tinggi adalah seramai 19 orang yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Tiada orang yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Seramai 12 orang menjawab kurang setuju dan 17 orang yang setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi majoriti responden sedar akan ancaman globalisasi sosial kurang dititikberatkan oleh masyarakat Malaysia. Jadi di sini boleh disimpulkan bahawa pada bahagian ini majoriti responden bersetuju dan memahami tentang kesan ancaman globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Malaysia dari segi budaya, pemikiran dan kesedaran. Seterusnya saya akan paskan kepada Fikri. Okay, seterusnya adalah bahagian dia iaitu untuk menyatakan pandangan masyarakat kini terhadap ancaman globalisasi melalui perkembangan media massa. Okay, untuk soalan satu, kita bertanyakan kepada responden apakah ancaman media massa terhadap gaya hidup masyarakat. Sebanyak 29 jawapan yang diterima dengan 60.4%, masyarakat bersetuju untuk menjadikan masyarakat menjadi terlalu leka dengan media massa dan media massa dijadikan sebagai tempat penyebaran maklumat sebagai ancaman media massa yang paling utama pada masa kini. Seterusnya, masyarakat bersetuju untuk ancaman seterusnya adalah masyarakat bersetuju meniru gaya atau aksi-aksi yang terlarang sebagai ancaman media massa kedua pada masa kini. Akhir sekali, masyarakat bersetuju bahawa masyarakat dapat berhubung dengan orang lain juga sebagai ancaman. Seterusnya adalah soalan kedua iaitu pada pendapat anda bagaimana penggunaan media massa memberi impak negatif terhadap perubahan gaya hidup masyarakat. Sebanyak 32 jawapan diterima dengan 66.7%. Masyarakat bersetuju impak negatif yang diterima melalui media massa untuk merubah gaya hidup masyarakat adalah dengan penyebaran risalah-risalah mengenai aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Seterusnya, masyarakat bersetuju media massa tidak memaparkan amaran mengenai kandungan yang tidak baik sebagai pilihan jawapan kedua tertinggi bagi impak negatif terhadap perubahan gaya hidup masyarakat. Seterusnya, kemasukan filem negara luar dalam pasaran filem tempatan juga menjadi impak negatif terhadap perubahan gaya hidup masyarakat apabila menggunakan media massa. Hal ini sebanyak 17 jawapan telah diterima daripada responden yang menjadikannya jawapan ketiga tertinggi yang dipilih oleh responden dengan peratusan sebanyak 35.4% dalam graf. Sekali responden berpendapat bahawa penyiaran program yang ditayangkan lebih mementingkan maklumat daripada hiburan sebagai impak negatif yang paling kurang relevan dan utama terhadap perubahan gaya hidup masyarakat apabila masyarakat menggunakan media massa. Hal ini dapat dibuktikan kerana statistik menunjukkan sebanyak 9 jawapan telah diterima daripada responden dengan peratusan sebanyak 18.8%. Ini telah menjadikan jawapan yang paling lemah untuk menyatakan bahawa ia merupakan impak negatif yang paling signifikan dalam mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat apabila masyarakat menggunakan media massa. Seterusnya, untuk soalan ketiga, kita bertanyakan pendapat mereka mengenai mengapa masyarakat mudah terpengaruh dengan media massa. Hasil kajian studi yang telah dijalankan menunjukkan kebanyakan responden berpendapat bahawa masyarakat kontemporari mudah terpengaruh dengan revolusi media massa kerana terpengaruh dengan hiburan yang melampau. Hal ini kerana sebanyak 36 jawapan yang telah diterima daripada responden menjadikan jawapan tersebut sebagai majoriti atau pilihan tertinggi dan terbanyak dengan peratusan sebanyak 75% di dalam graf. Seterusnya, responden yang meyakini dan berpendapat bahawa sebab atau alasan yang menjadikan masyarakat mudah terpengaruh dengan revolusi media massa ialah tidak mendapat bimbingan mengenai
media massa oleh masyarakat dan kurang mendapat pendedahan awal mengenai media massa. Hal ini kerana sebanyak 23 jawapan yang telah diterima daripada responden menjadikan jawapan tersebut sebagai pilihan kedua dan ketiga tertinggi dan terbanyak dengan peratusan sebanyak 47.9% dalam graf. Akhir sekali, responden berpendapat bahawa kurang ilmu pengetahuan mendorong dan menjadikannya ia sebagai salah satu alasan yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan perkembangan media massa. Ini dapat dibuktikan kerana statistik pada graf menunjukkan sebanyak 14 jawapan telah diterima daripada responden dengan peratusan sebanyak 29.2%. Kesimpulannya, tujuan soal selidik bahagian D ini dijalankan adalah bagi menjawab objektif ketiga kajian ini, iaitu mengenal pasti corak perkembangan media massa sebagai salah satu kunci ancaman globalisasi yang signifikan dalam mewujudkan perubahan gaya hidup atau sosial masyarakat kini. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti pengaruh, kesan negatif dan ancaman media massa terhadap gaya hidup masyarakat kontemporari. Kajian ini juga adalah untuk mengkaji dan menganalisis pendapat masyarakat terhadap revolusi media massa dalam mewujudkan perubahan gaya hidup masyarakat kini. Sekian daripada saya. Kesimpulan yang kami dapat untuk kajian ini adalah impak dan kesan terhadap pengaruh globalisasi amat terpengaruh kepada masyarakat, budaya dan adat. Keputusan kajian daripada soal selidik menjadikan salah satu rujukan utama kami untuk mengetahui tahap dan impak pengaruh globalisasi terhadap negara. Keputusan kajian menunjukkan masyarakat sedar bahawa masyarakat negara Malaysia terpengaruh terhadap budaya globalisasi. Ia juga memberi impak yang negatif apabila masyarakat masih reka dan pengaruh globalisasi dan mengabaikan budaya dan adat Malaysia yang sudah lama bertapak di negara itu. Masyarakat pada zaman ini, khususnya anak muda, akan melupakan identiti mereka sebagai warga Malaysia kerana gaya hidup yang lebih cenderung ke arah barat. Selain itu, masyarakat akan lebih cenderung bersifat individualisme yang menimbulkan sikap kepentingan diri yang tidak menghiraukan sesama masyarakat. Seperti itu, ia akan mengakibatkan masyarakat hilang semangat patriotisme terhadap negara dan perjuangan pahlawan-pahlawan dahulu untuk merdekakan negara Malaysia. Sekian, terima kasih.